Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat Mubarak untuk semua. Just tak boleh tidur malam ni. Baru habis kerja. Dan malam ni kalau sini sekarang masih malam Jumaat, belum lagi hari Jumaat. Because baru jam 11 malam waktu di Turki. So apa yang membuat saya nak buat this live hari ni? I know you all like, especially my family semua tengah tidur ataupun mungkin tengah bangun tahajud. Singapura sekarang dalam pukul 5 pagi. Dalam pukul 4 pagi. Dan waktu kalau Indonesia pukul 3 pagi. So waktu tahajud. Tapi sini baru pukul 11 malam. Cuma tadi when I jalan di luar ambil angin sebentar, terperasan rumah-rumah di sini diorang asapkan rumah semua. Jadi bila diorang asapkan rumah tu, teringat waktu zaman dulu bila setiap malam Jumaat tu kita asapkan rumah. Itu yang membuat I flashback dan yang membuat I nak share, nak buat live this live video. Because I think it's okay kalau semua tidur, because my tujuan is to save video ni sebagai peringatan seperti biasa for my family, for my nephew, my niece, untuk family dulu lah, then sharing to teman-teman. Jadi bila kita tengok orang yang mengasapkan rumah ni, actually ni ada kesalahfahaman antara Muslim di Asia dan di negara Arab. Okey, di negara Arab mereka mengasapkan rumah tu bukan hanya hari Jumaat tapi hampir setiap hari. Dan ya, terutama hari Jumaat, because terutama malam Jumaat, because tu dah termasuk, bila lepas maghrib tu dah termasuk hari Jumaat. Jadi bila hari Jumaat tu memang hari raya untuk umat Islam. Jadi salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan wangi-wangian, bau-bau wangi. Jadi mereka mengasapkan rumah bukan dengan kemenyan tapi dengan seperti kayu gaharu supaya rumah mereka jadi wangi. Tapi untuk orang-orang Asia, dia salah faham daripada inilah generation semua. Jadi bila kita tengok orang-orang Hindu zaman dulu, even sampai sekarang mereka gunakan asap-asap ni semua. Jadi orang-orang Melayu Islam di Asia ni, dia teringat dengan apa yang mereka nampak. Mungkin mereka pergi umrah atau haji, bila mereka nampak di negara Arab apa yang mereka lakukan, terus mereka ikut. Mereka fikir ini adalah amalan yang baik untuk mengasapkan rumah pada malam Jumaat. Tapi sebenarnya tujuan mengasapkan rumah tu, seperti saya jelaskan tadi, adalah untuk mewangikan rumah. Supaya rumah kita berwangi, mereka gunakan kayu gaharu. Tapi kalau di Asia mereka gunakan kemenyan mengasapkan rumah. Kalau dulu-dulu kita boleh nampak, even kenduri orang meninggal kita bakar kemenyan dan sebagainya. Ini sebenarnya bukanlah satu sunnah, tapi salah satu amalan yang kita tak faham tapi kita lakukan. Dan ini sebenarnya adalah makanan ataupun menjamu jin untuk datang di tempat kita. Kerana kalau jin dia suka warna-warna hitam, warna asap seperti kelabu dan juga warna merah. Ini warna-warna yang jin suka, yang menarik perhatian jin. Jadi bila kita asapkan rumah ni, kita harus faham, kita jangan terus tengok because generation kita, orang tua kita pernah asapkan rumah dan kita nak lakukan tanpa kefahaman. Jadi kita boleh asapkan rumah dengan tujuan mewangikan rumah. Jadi kita gunakan
apa-apa seperti salah satu kayu gaharu kita boleh bakar dalam rumah untuk mewangikan rumah. Hanya itu tujuan dia, bukan untuk halau setan atau apa. Itu bukan halau setan, sebenarnya kita mengundang iblis, mengundang jin untuk datang rumah kita. Jadi itulah tentang apa asap, kalau kita asapkan rumah. Jadi dari sini pun kita nak kena faham, I nak share sikit tentang jin. Kau seperti apa yang kita nampak dalam hadis, jin ni terbagi dengan 3 golongan. Ada 3 type of jin. Satu jin yang ada sayap, yang boleh terbang pergi ke satu tempat tu dengan sekelip mata. Yang ada kepak ataupun ada sayap. Lagi satu golongan jin yang boleh menyerupai anjing ataupun ular. Dan lagi satu jin dia suka travel dengan tempat yang jauh dan menetap di satu tempat untuk sementara waktu, dan dia akan berpindah lagi. Jadi itulah tiga golongan jin yang ada tertulis di dalam hadis. Jadi bila kita dah faham tentang jin ni, kita juga nak kena faham tentang malaikat yang ada di muka bumi ni. Ada yang macam kita takut hantu tu jin lah, setan. Jadi kita takut hantu. Jadi apakah yang membuat kita takut hantu dan bagaimana kita nak uh, apa kontrol diri kita sehingga kita tak takut dengan hantu. Kita I mean bukan kita tak tahu, kita tahu kewujudan iblis, jin semua, tapi kita tak takut dengan mereka kerana kita tahu di manakah kekuatan kita dan di manakah kelemahan mereka. Jadi kalau kita tengok daripada para ulama, banyak buku-buku yang menyatakan tentang jin dan malaikat. Jadi bila kita tengok di dalam Jadi bila kita tengok di dalam sebenarnya di dalam dunia ni, penduduk di dalam dunia ni 90% adalah malaikat. So you just imagine 90% malaikat di dalam dunia ni, 9% adalah kaum jin dan hanya 1% manusia. So ini daripada ulama, banyak ulama, bukan satu ulama, ramai ulama yang menafsirkan. Jadi dari situ bila kita tengok the total of malaikat itu lebih banyak daripada jin, daripada iblis, daripada syaitan. Jadi jin ni cuma 9% dan manusia ni cuma 1% ya. Jadi kalau sekarang ni manusia penduduk dia sekitar 7 bilion. Jadi jin tu 9 kali lebih daripada tu, that means 7 kali 9. 7 kali 9 that means 7 kali 9 63. Jadi 63 kali 63 bilion jin. Ni perkiraan, bukan exact amount. Jadi percentage manusia di dunia ini hanya 1%, jin 9% dan malaikat itu 90%. Jadi daripada situ kita juga boleh lihat, kalau kita nak faham lebih dalam tentang malaikat yang tertulis di dalam hadis bahawa waktu Rasulullah Isra Mi'raj, dia nampak malaikat tu bertawaf di Baitul Maqmur. 70,000 malaikat yang bertawaf, dan setelah dia tawaf tu, bila dia pergi, dia tak akan kembali lagi. Dan ada lagi satu grup malaikat 70,000 akan tawaf. Jadi tak habis, dia continue sampailah hari kiamat. Jadi daripada situ kita pun nak kena faham tentang hadis itu, tentang hadis dan juga bahasa Arab. 70,000 maksudnya bukanlah jumlah yang exact 70,000, tapi jumlah yang banyak. Sama juga seperti apabila kita melangkah 7 tapak daripada bila kita ke bumi ke orang meninggal. Apabila kita meninggalkan kuburan tu 7 tapak, maka datanglah Munkar dan Nakir. Sebenarnya bukan 7 tapak exactly. Kalau tu kira 7 tapak, tapak siapa yang kita nak kira, because ramai orang yang datang. Dan apakah kalau kita ambil tapak yang orang yang terakhir yang meninggal kubur tu, adakah dia sampai langkah kelima dan patah balik berkurang? Jadi sebenarnya bahasa Arab tu 70,000 seperti terlalu banyak, dan 7 seperti beberapa. Jadi kalau kita tengok
kalau bahasa Melayu kita cakap ada sekitar 2-3 orang. So jumlah dia kecil. Kita tak namakan ada 4 orang, 5 orang. So kita ambil kesimpulan dengan kuantiti yang kecil, 2-3 orang. So kalau kita ambil jumlah yang besar, adalah sekitar 50 hingga 100 orang. Jadi itu jumlah yang besar. Jadi begitulah bahasa Arab yang kita nak kena fahamkan. Jadi dalam konteks tentang tawaf 70,000 malaikat tu setiap hari, bukanlah exact 70,000, tapi jumlah yang banyak malaikat bertawaf, dan setelah mereka tawaf, mereka meninggalkan tempat tu dan akan ada lagi satu grup malaikat akan tawaf. Jadi itu sikit sebanyak tentang malaikat. Jadi yang I nak sampaikan tentang jin hari ini, kita I pernah belajar dulu beberapa tahun dulu tentang ada one of saya punya kawan, dia pernah ternampak dia punya diri sendiri. Dia lepas dia balik daripada jalan, lepas tu dia pergi ke dapur, lepas dia mandi dia pergi ke dapur, terus dia nampak diri dia sendiri ni di dapur. Lepas tu bila dia nak tidur, dia nampak diri dia sendiri di depan dia. Waktu dia tidur, dia belum lagi mimpi. Jadi dia nampak. Jadi kita waktu tu kita pun I masih ingat that time tahun 2000 ataupun awal akhir tahun 90-an, nak masuk tahun 2000. Jadi kita pergi ke satu masjid di dekat Gelang Serai, tak boleh namakan masjid tu lah. Kita pergi ke masjid itu, jadi kita tanya, dan kita juga pergi ke lagi satu masjid yang dekat Paya Lebar untuk bertanya soalan yang sama, dan kita berpindah ke masjid dekat Mustafa Center untuk bertanya soalan yang sama. Jadi kita tanya beberapa masjid untuk mendapatkan jawapan. Jadi waktu itu kita dapat jawapan apa yang sebenarnya dia nampak itu adalah Corin. Ini pun kita nak kena faham siapa tu Corin. I know you all, kita semua tahu, bila kita dilahirkan di dunia ini, ada satu jin pun dilahirkan dengan waktu yang sama. Jadi diri kita ni, kita ada Corin, ada malaikat Atid dan Ratid untuk mencatat kebaikan dan keburukan kita. Jadi salah satunya adalah Corin. Corin ni salah satu jin yang lemah. Ni Allah ciptakan Corin pada setiap manusia ni dengan sifat jin yang lemah. Jadi jin ni sebenarnya dia bergantung dengan kita, amalan kita. Kalau kita ibadah kita kuat, amalan kita kuat, jin ni lemah, dia tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau kita punya ibadah kurang, jin ni semakin kuat. Dan bila jin lain nak datang, nak attack kita, contoh iblis, syaitan nak dekati kita, bila dia nampak kita punya Corin ni kuat, bermakna kita lemah, iman kita lemah, barulah dia attack. Tapi bila dia lihat kita punya Corin ni lemah, bermakna kita punya iman kuat, kita punya ilmu agama kuat. Jadi dia takut, dia kata something like, okay, aku pergi kat lain lah, ni Corin dia dah lemah, bermakna orang ni kuat iman. Jadi daripada situ kita dapat mengatasi, kita tahu kelemahan jin, kelemahan setan tu di mana. Jadi bila seseorang tu nampak diri dia sendiri, itu dia harus berhati-hati. Bila sampai ke tahap kita nampak diri kita sendiri, cepat-cepatlah bertaubat. Kerana itu bermakna Corin kita, sehingga dia dah tak takut dengan diri kita lagi. Dia dah terlalu kuat sehingga dia tak takut dengan diri kita, sehingga dia keluar dan menunjukkan diri dia. Kerana Corin ni dia hidup dengan kita, jadi dia tahu apa kegemaran kita, minyak wangi apa yang kita pakai, cara kita berbual, siapakah teman kita, dan banyak lagi dia tahu about kita personality, because dia tinggal dengan kita. Jadi bila kita kuat iman, banyak ilmu agama, dia jadi lemah, dia tak boleh buat apa. Jadi bila kita sampai ke tahap seperti orang-orang jahiliah, sampai dia minum, mabuk, buat maksiat, tinggalkan ibadah semua, dia akan melihat diri dia sendiri, iaitu Corin dia. So pada waktu itu dia haruslah cepat-cepat bertaubat, kerana Corin tu dah berani menunjukkan diri dia. Jadi kalau sometimes bila kita tengok orang meninggal, ada orang meninggal, lepas tu kita cakap kita bau minyak wangi, contoh saudara kita baru meninggal,
kita bau minyak wangi yang dia pakai, ataupun kita dengar suara dia, ataupun kita ternampak bayangan dia, itu sebenarnya bukan bayangan dia, itu adalah korin dia. Because bila kita meninggal, korin itu tak meninggal, kerana jin hidup beribu-ribu tahun. Jadi bila kita meninggal, korin tu masih hidup. Jadi dia dah terbiasa dengan kehidupan kita seharian. Jadi dia seperti burung atau kucing, haiwan yang kita pelihara. Lepas tu kita lepaskan. Bila kita lepaskan, dah beberapa waktu, dia tak tahu mana nak cari makan, dia tak tahu apa yang nak buat, dia balik semula ke tempat, ke rumah kita, cari tempat yang dia selesa, yang dia pernah dapat perlindungan. Jadi itulah yang kita nampak nanti. Kita kata, aku nampak arwah ni balik ke rumah, aku nampak aku bau minyak wangi arwah ni. Sebenarnya itu adalah korin. Jadi kita nak kena faham tentang korin. Jadi bila kita kuatkan iman kita, kita selalu beribadah, korin kita jadi lemah, dan maka itulah syaitan, iblis tak takut nak dekat dengan diri kita. Cuma kita tak bolehlah, kita jangan uh, sehingga menjadi riak gitu bila kita tahu ada setan jin. Walaupun kita tak takut, kita jangan sampai kita kata, aku tak takut engkau, mana kau, aku bantai kau, kau ingat apa kau keluar. Kita jangan mengancam mereka, jangan menunjukkan kita punya takabur pada mereka, because mereka juga makhluk Allah, dan mereka juga tahu kelemahan kita di mana. Selalunya bila kita katakan kita sebenarnya kita lemah, tapi kita nak beranikan diri kita, kerana orang-orang yang berilmu, dia tidak akan berkata gitu dengan setan, iblis ataupun apa-apa gangguan. Tapi dia membaca ayat-ayat Quran. Tapi orang yang menyatakan gitu, kau keluarlah jin, aku nak bunuh kau. Ini orang-orang yang tanpa ilmu. Jadi dari situlah kita memberi kekuatan lebih banyak pada jin atau iblis itu untuk uh, mendekati kita. Jadi kita boleh benci, tapi kita benci kerana Allah. Kita suka kerana Allah, benci kerana Allah. Jadi benci kerana Allah seperti ada orang buat pekerjaan maksiat. Jadi kita benci perbuatan dia. Kita bukan benci orang dia, kita benci perbuatan dia kerana Allah. Maksudnya uh, perbuatan dosa. Jadi kita benci seseorang tu kerana perbuatan dia, bukan kerana orang itu. Jadi kita tak boleh benci orang tu, tapi kita benci dengan perbuatan dia. Jadi daripada situ, kalau kita teringat cerita Harut dan Marut, kenapa Allah turunkan malaikat Harut dan Marut ke dunia untuk mengajar sihir? Okey, daripada situ kita nak kena faham kenapa Allah mengirim Harut dan Marut ke dunia ini untuk mengajar sihir, sedangkan sihir itu sesat dan itu adalah syirik. Apabila Nabi Sulaiman meninggal, after Nabi Sulaiman AS wafat, kaum-kaum Yahudi waktu tu dia terlalu agresif, dia dah terlalu sesat sehingga dia mengamalkan sihir, sehingga iblis beritahu apa kaum-kaum Yahudi bagaimana membuat magic ni semua daripada buku-buku yang Nabi Sulaiman simpan, sembunyikan, yang hapuskan. Jadi sehingga tahap itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Harut dan Marut untuk mengajar orang-orang yang sesat ni cara membuat sihir. Dan setelah itu seperti sekarang aku ajar kau sihir, kau nak belajar sihir, nak belajar this black magic, aku ajar, tapi siapa yang amalkan akan sesat dan forever di Jahannam. Dan sesiapa yang tahu benda ni adalah syirik, maka tinggallah benda ni. So itulah tujuan Harut dan Marut datang ke dunia dengan tugas yang sedemikian. Jadi I hope a bit sharing about this jin menjadi manfaat bagi kita. Jadi kita tahu siapa tu Korin, kita tahu bagaimana kita ingin lemahkan Korin, kerana Korin ni lemah, dia tidak ada kuasa, dia tidak seperti jin-jin lain. Korin ini juga dia sejenis jin yang dia tak boleh nampak jin lain, tapi jin lain boleh nampak dia. Dia sejenis jin yang lemah, yang Allah ciptakan dengan lemah. Dan dia tu depends, dia punya kelemahan tu depends pada kita, pada roh kita, jasad kita. Jadi kalau kita kuat iman, kita amalkan ibadah ni semua, dia jadi semakin lemah dan kita tak dapat kontrol, dia tak dapat kontrol kita. Tapi bila kita punya iman kurang, lemah, di situlah dia kontrol kita, dan di situlah kita akan rasa hasad, dengki, kita
benci orang, kita melakukan maksiat, itu semua daripada korin yang ada di dalam diri kita. So, I think sampai sini my sharing, semoga menjadi manfaat. Jika ada salah dan silap, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.